Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashki binti Abdul Rahman, mewakili kumpulan yang dianggotai oleh Farizan binti Ismail dan Nur Syahidah binti Yusuf. Tugasan berkumpulan kami pada hari ini bertajuk perubahan budaya yang dibawa oleh teknologi komunikasi dan kesannya. Teknologi maklumat dan komunikasi adalah sebarang teknologi yang membantu dalam pembuatan komunikasi, penyimpanan serta penyebaran maklumat data yang berkaitan dengan teknologi komputer. Perubahan ini telah berlaku dan berkongsi maklumat pada setiap hari. Pada abad ini, bidang teknologi maklumat dan komunikasi telah mengalami perkembangan pesat dan telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Teknologi maklumat mula digunakan pada tahun 1970-an. Terdapat banyak bidang yang mengalami pertumbuhan pesat pada abad ke-20 apabila bidang teknologi seperti elektronik, komputer dan lain-lain dibangunkan. Komputer atau PC, komputer peribadi telah dibangunkan sebelum mikro-digital pada tahun 1970-an. Sejak tahun 1981, komunikasi atau ICT dan teknologi maklumat semakin menguasai kehidupan manusia. ICT ialah teknologi yang digunakan untuk memproses maklumat. Secara amnya, teknologi ini bertindak sebagai perantaraan untuk mengedarkan pelbagai jenis data atas pelbagai jenis sebab. Pada abad ke-21, teknologi maklumat dianggap sebagai asas atau perantaraan yang berfungsi untuk menghubungkan manusia dengan dunia. Ia juga merujuk kepada bidang kejuruteraan yang menggunakan penggunaan komputer dan teknologi untuk menyimpan, menerima dan berkongsi data. Teknologi maklumat termasuk perkhidmatan komunikasi masa nyata, persidangan video, sistem pesanan ringkas, SMS, perkhidmatan chat, alamat IP telefon, email suara dan perkongsian data adalah salah satu contohnya. Pada zaman moden, komunikasi ICT dan teknologi maklumat telah berkembang dengan ketara serta seiring dengan masa serta telah menerokai dunia secara umum. Boleh dikatakan teknologi ini digunakan di seluruh masyarakat dan ia juga membolehkan kita untuk menguasai dan mengawal. Pada hari ini, hampir setiap perkara boleh diakses dengan menggunakan penggunaan teknologi komunikasi seperti telefon bimbit, tablet dan komputer. Penggunaan telefon komunikasi pada masa kini dipelopori oleh golongan belia oleh kerana golongan belia adalah kumpulan masyarakat yang paling sensitif terhadap perubahan trend. Saya serahkan seterusnya kepada Nur Syahidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya Syikin. Saya Nur Syahidah binti Yusuf 297102. Okey, pada hari ini saya ingin menceritakan seberingkas berkenaan jenis perubahan teknologi komunikasi pada abad ke-21 ini. Teknologi komunikasi telah membawa beberapa perubahan budaya yang ketara dan telah mengubah cara kita berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Antara jenis-jenis perubahannya adalah seperti berikut. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi, jika kita lihat pada masa kini, kita mampu berkomunikasi tanpa sepadan, yang mana jika kita berada di Malaysia, kita boleh berkomunikasi dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia dengan menggunakan teknologi yang ada pada zaman kini. Kita boleh berkomunikasi tanpa mengeluarkan kos yang banyak. Seperti pada zaman dahulu, kita boleh berkomunikasi, contohnya jika kita berada di Malaysia, kita boleh berkomunikasi dengan sesiapa yang berada di luar negara, tetapi ianya sangat mengambil kos yang tinggi, yang mana pada ketika itu ianya tidak menjadi pilihan kepada kita kepada penduduk pada zaman itu untuk berkomunikasi dengan cara mengeluarkan kos yang tinggi. Jadi berbanding pada zaman kini, tanpa kos yang tinggi, dengan teknologi komunikasi yang ada, kita mampu berhubung dengan sesiapa sahaja di seluruh dunia. Dan seterusnya, media sosial. Okey, media sosial adalah
antara jenis perubahan teknologi komunikasi yang ada pada masa kini. Jika dilihat media sosial pada masa ini, contoh seperti Facebook, TikTok, Instagram dan sebagainya, platform media sosial ini digunakan untuk menjana pendapatan. Selain daripada itu, ada juga yang menjadikan platform ini sebagai untuk mencari jodoh, berhubung antara satu sama lain dan sebagainya. Berbanding pada zaman dahulu, menjana pendapatan hanya dengan menyediakan sebuah kedai ataupun berjalan dari rumah ke rumah. Dan pada abad ke-21 ini, media sosial sangat mendapat tempat di hati saya rasa seluruh penduduk di dunia, untuk menggunakan media sosial ini untuk menjana pendapatan, bersosial dan berhubung antara satu sama lain. Seterusnya, instant messaging ataupun pesanan penyampai maklumat. Pada masa dahulu, jika kita lihat contohnya panggilan temuduga, surat tawaran kerja dihantar secara manual, dihantar surat melalui postman dan sebagainya, dan kadang-kadang tu ada yang bila dah sampai surat temuduga tu, tarikhnya pun dah terlepas. Maksudnya maklumat pada zaman itu tidak dapat disampaikan dengan tepat, berbanding pada zaman ini maklumat atau panggilan temuduga atau panggilan kerja hanya dihantar melalui email. Dan selain pada itu, reminder melalui WhatsApp juga diberi untuk kita cek email. Maksudnya maklumat yang disampaikan tu berjaya sampai dengan tepat dan lancar tanpa ada apa-apa gangguan dengan menggunakan teknologi komunikasi yang ada pada hari ini. Seterusnya adalah membeli belah dalam talian. Jika kita lihat pada zaman dahulu, metod untuk kita beli barang pergi ke pasar raya, of course dengan membawa kenderaan ataupun menaiki kenderaan public. So beli barang dan pulang ke rumah. Berbanding pada abad ke-21 ini, hanya menggunakan telefon bimbit atau komputer, kita boleh membeli belah dalam talian, tidak perlu keluar rumah, tidak perlu menaiki kenderaan dan sebagainya, dan barang tersebut kita dapat dengan selamat tanpa ada apa-apa kos dari segi terpaksa membayar tambang ataupun mengisi minyak untuk kenderaan kita. Jadi dari segi penjimatan kos itu membuatkan membeli belah dalam talian semakin mendapat tempat di hati penduduk, saya rasa di seluruh dunia. Itu adalah jenis perubahan teknologi komunikasi yang sangat ketara, yang mendapat hati penduduk di seluruh dunia, dan ianya terguna pakai sehingga kini. Dan jika kita lihat berleluasa, yang mana sehinggakan sekecil-kecil barang kita boleh dapatkannya melalui dalam talian. Seterusnya, yang terakhir adalah bekerja dari rumah. Jika kita lihat pada zaman dahulu, jika kita mahu bekerja, kita terpaksa keluar, meninggalkan rumah, balik sehingga lewat malam dan sebagainya. Tetapi dengan jenis-jenis perubahan budaya teknologi komunikasi pada abad 21 ini, kita tak perlu lagi masuk ke pejabat, dan ada sesetengah company yang fully utilize teknologi komunikasi yang ada, dengan yang mana mereka tidak langsung mempunyai physical office, hanya bekerja melalui talian. Ini adalah antara perubahan budaya pada masa kini, perubahan budaya yang dibawa oleh
teknologi komunikasi. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan seterusnya, Puan Farizan. Terima kasih. Terima kasih Nur Syahidah. Baiklah, seterusnya adalah kesan perubahan budaya yang dibawa oleh teknologi komunikasi. Antaranya globalisasi. Tidak dapat dinafikan proses globalisasi ini menyumbang kepada kemajuan ekonomi negara yang mana kemasukan buruh asing secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan negara melalui perpindahan teknik pengeluaran yang cekap sekaligus dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Namun begitu, kemasukan buruh asing ini lebih cenderung menggunakan pekerja dari negara asal dan menyebabkan persaingan dalam pekerja mahir tempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Perkembangan globalisasi ini juga turut merubah sistem pendidikan dengan menggunakan kaedah e-learning seperti rangkaian tanpa wayar, wifi, hotspot, telefon mudah alih 3G, pump talk, komputer riba dan sebagainya. Dan tanpa kita sedari, di institusi pengajian tinggi ia seolah-olah dilihat sebagai keperluan bagi seorang pelajar. Seterusnya adalah kesan terhadap platform media sosial. Jika dahulu kita lihat aktiviti masa lapang kanak-kanak atau remaja digunakan untuk bermain di luar seperti bermain congkak, ceper atau penutup botol, teng-teng, polis entry, baling tin, batu seremban dan sebagainya. Namun situasi pada abad ke-21 ini cukup berbeza dengan kewujudan Facebook, Instagram dan permainan video. Dan ini sangat memberi kesan terhadap tingkah laku apabila mereka terlalu obses dalam media sosial. Seterusnya, instant messaging atau dikenali sebagai IM, yang mana IM ini membolehkan masyarakat berkongsi mesej, audio, video dan saluran maklumat lebih jelas tentang sesuatu situasi sebenar. Selain itu, IM ini juga dapat direspon dengan lebih cepat dan berupaya menjangkau pengguna yang lain pada sesuatu masa. Seperti yang kita semua sedia maklum, berikutan pandemik COVID pada tahun 2020 merancakkan lagi berbelah dalam talian apabila rakyat Malaysia didorong mengutamakan perbelanjaan dalam talian. Ia mencatatkan 60 kali lebih tinggi berbanding tahun sebelumnya. Beli belah dalam talian ini juga menyumbang peningkatan dalam permohonan pinjaman wang kredit dan ia juga memerangkap masyarakat milenial dalam lingkaran kepenggunaan. Seterusnya, bekerja dari rumah, iaitu membolehkan majikan menjimatkan banyak kos seperti sewaan pejabat dan kos utiliti seperti elektrik. Selain itu, majikan juga boleh menggaji pekerja dari serata dunia dan mereka ada pool of talent untuk menggerakkan perusahaan dan memajukan perniagaan. Masyarakat juga tidak perlu buang masa dalam kenderaan dan tersangkut dalam kesesakan jalan raya. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Nurul Asikin. Silakan. Terima kasih Farizan. Kesimpulannya, berdasarkan kajian ini menunjukkan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi memainkan peranan penting dalam pelbagai lapisan masyarakat dalam era globalisasi ini. Apabila teknologi maklumat dan komunikasi berkembang, ia semakin mudah bagi masyarakat untuk mencari maklumat dan melakukan tugas lain. Disebabkan ini, teknologi maklumat menjadi semakin penting dalam pelbagai sektor. Ini bermakna kepimpinan dan teknologi maklumat seolah tidak boleh dipisahkan lagi. Oleh itu, adalah diharapkan bahawa semua lapisan kepimpinan di Malaysia berusaha untuk memahami dan menggunakan teknologi maklumat dalam kehidupan harian mereka dengan sebaiknya. Ini adalah untuk memastikan mereka tidak lagi terlibat dalam arena kepimpinan yang semakin ketinggalan. Pada masa ini, ia menjadi tolak ukur era kontemporari dan globalisasi berkaitan dengan komunikasi dan teknologi maklumat. Kehidupan manusia mengalami perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pantas. Oleh itu, apabila bangsa atau negara yang tidak mengikuti kemajuan teknologi komunikasi boleh dianggap negara yang tidak maju dan ketinggalan. Disebabkan majunya bidang ilmu teknologi yang lebih
perkembangan teknologi di era moden akan semakin pesat dan semakin cepat dalam 10 tahun sebelumnya. Sekian, terima kasih.